Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin dan hadirat para pengikut kajian secara online bersama kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Dian Al-Habsyi rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi untuk mempertemukan kita di dalam pertemuan kajian ilmu melalui kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang telah lalu kita sudah membahaskan tentang qismat tauhid, bahagian mengesahkan Allah dan bagaimana kita memahami tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang telah diwajibkan ke atas kita sebagai orang Islam. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahagian fiqh. Naam. Di dalam pembahasan bab taharah, bab membahaskan tentang bersuci. Bersuci. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahaskan tentang fardul wudu. Kata beliau, fardul wudu itu ada 6. Apa itu fardu? Beliau mengatakan furudul wudu'i sittatun. Furud ini di dalam bahasa Arab kita menyebut sebagai kalimat jamak. Jamak bermakna kalimat yang menunjukkan kepada kuantiti yang lebih daripada 3 dan ke atas, maka itu adalah jamak. Nah, bermakna fardu wudu ada 6. Ketika mana tidak sempurna ataupun tidak kita penuhi 6 ini, maka fardu kita dianggap tidak sah menurut fiqh, menurut di sisi syariat tidak dianggap, tidak diterima. Fardu itu adalah apa yang diminta oleh syariat dengan mesti dilakukan. Ya. Mesti dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Itulah fardu. Nah. Dari segi hukumnya, orang yang melakukan perkara fardu pasti diberi ganjaran oleh Allah, mendapatkan pahala. Okey. Orang yang meninggalkan yang mendapatkan azab, maksudnya berdosa. Itulah makna fardu. Wudu. Apakah makna wudu? Wudu diambil daripada perkataan al-wada'ah. Al-wada'ah yang memberi makna al-husnu wal al-jamal. Wada'ah bermakna bagus, kebagusan, keindahan, al-jamal, keindahan, kecantikan. Maka orang berwudu indah dia punya wajahnya, bahagian anggota tubuh badannya indah, cantik, bagus, bersih dari segi fizikal dan juga batinnya. Dari segi fizikal dan juga batinnya, terjaga daripada anasir, unsur-unsur yang tidak baik. Dari segi fizikal kotor,
bersih, dapat dihindari daripada virus. Sebab apa? Kita mencuci tangan, basuh muka. Dari segi batin, ya, kerana kita melakukan basuhan muka ini, basuhan tangan, kepala dan kaki kita ini kerana lillahi ta'ala, kerana meniatkan untuk beribadat kepada Allah. Ada juga orang yang membasuh muka tapi tidak mendapatkan pahala. Apa itu? Ya, basuh muka macam biasa. Adat, dari segi adat, itulah kita dapat membezakan amalan adat dan juga amalan ibadat. Amalan adat seperti basuh muka saja-saja bangun tidur contohnya, untuk menyejukkan muka, basuh tangan kerana kotor. Tapi kalau berwuduk, kita berniat untuk melaksanakan ibadat lillahi ta'ala, kerana Allah. Itulah maksud wuduk dari segi istilah. Apa itu? Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Satu kalimat untuk membasuh anggota badan yang khusus dengan niat yang khusus. Itulah wuduk dari segi istilah ulama fiqh. Datang daripada mana syariat wuduk ini? Daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bangun untuk melakukan salat, maka basuhlah muka-muka kalian. Bagaimana untuk kita membasuh muka? Dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan cara untuk membasuh, tapi kita mengetahuinya daripada guru kita. Guru kita mengetahui daripada gurunya. Begitulah para sahabat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat muridnya. Sahabat mengajarkan kepada muridnya, para tabi'in. Macam mana basuh muka? Macam begini Rasulullah ajarkan aku. Macam begini Rasulullah mengajarkan aku. Sampailah para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para ulama. Sampailah ulama mengajarkan kepada kita. Dan saya mengajarkan kepada anda, yang mana saya sendiri mendapatkan daripada guru kita. Luar biasa ilmu yang bertalian sampai kepada Rasulullah SAW. Demikian. Ya, kalau tidak, kita tidak tahu macam mana nak basuh muka. Allah kata suruh basuh muka. Mungkin kita akan basuh muka macam sesuai kita punya fahaman. Tapi tidak demikian. Kita mengambil ilmu itu daripada guru-guru kita sampai kepada guru-gurunya, dan gurunya mengambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ini lebih tepat lagi. Ya. Wa aydiyakum, dan juga tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada siku. Kita akan bahaskan satu persatu. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kalian sampai kepada buku lali. Kalau orang Indonesia menyebutnya mata kaki. Ya, mata kaki. Itu baru 4. Di dalam Al-Quran Allah menyebut 4 saja. Mana lagi 2 lagi. Katanya fardu wudu ada 6 tadi. Yang 2 lagi datang daripada 2 lagi datang daripada hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Innamal a'malu binniyat, yang pertama. Baki yang 2 tadi kan. Ini yang pertama, iaitu niat. Oleh kerana itu segala amalan yang kita lakukan, kata Rasulullah, dengan niat. Majoriti dalam agama kita, perkara ibadat dimulakan dengan niat. Oleh itu dimasukkan dalam fardu wudu yang pertama adalah niat oleh Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang kedua, baru 5. Niat, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. Satu lagi yang kita tahu tertib. Datang daripada mana itu? Rasulullah pun mengatakan, fabda'u bima bada Allahu bihi. Mulakanlah apa yang telah Allah mulakan. Macam mana Allah mulakan? Apa yang Allah mulakan? Lihat dalam Al-Quran tadi, Allah kata basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah, tangan sampai ke siku, kepala dan juga kaki. Ini semua dilihat oleh Imam Syafi'i tertib. Maka tertib mesti dimasukkan di dalam fardu wudu. Maka sempurnalah 6 fardu wudu ini, yang mana kita semua mesti melaksanakan dan mesti kita
penuhi. Jika tidak, kita tidak menyempurnakan keabsahan wuduk ataupun tuntutan yang dituntut ke atas kita daripada ibadat wudu. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat. Mesti berniat. Okey, mesti berniat. Macam mana kita meniatkan untuk mengangkat hadas? Tingkatan niat itu ada 3. Paling tinggi sekali kita niatkan untuk mengangkat hadas. Maka wuduk kita tadi itu kita boleh guna untuk semua ibadat yang memerlukan wuduk. Solat, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf. Jadi wuduk ini boleh melakukan semua. Kenapa? Kerana kita meniatkan untuk mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadas. Sahaja aku. Orang Melayu menyebut sahaja aku. Maksudnya aku meniatkan, tujuan aku berwuduk ini untuk mengangkat hadas. Hadas di sini adalah hadas kecil. Dan semua itu sudah faham, ya. Kita semua sudah faham, adik-adik kita, kawan-kawan kita, sahabat kita yang melihat, yang menonton ini ya sudah faham itu. Ataupun kita boleh juga meniatkan nawaitu ada fardil wudu. Aku meniatkan sahaja aku niat untuk melaksanakan fardu wudu, boleh juga. Ini niat yang paling tinggi. Ataupun kalau kita nak pendek lagi, kata guru-guru saya, nawaitul wudu sudah cukup. Kerana wuduk yang kita masukkan sini tidak ada dalam maksud yang lain. Wuduk itu sudah ada dalam ibadat salat, ibadat yang memerlukan wuduk. Dan semua orang faham itu. Oleh kerana itulah dengan kita menyiapkan sahaja aku nawaitul wuduk itu sudah cukup. Ataupun nawaitul fardal wuduk itu sudah cukup. Untuk kita memperbolehkan kita melakukan sesuatu perkara yang memerlukan kepada wuduk. Seperti yang saya sebutkan tadi ada 4. Solat untuk memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak memerlukan wuduk. Tidak memerlukan wuduk. Tapi untuk pegang Al-Quran tadi itu perlu wuduk. Membawa perlu wuduk. Dan juga tawaf pun memerlukan wuduk. Kerana tawaf itu dianggap dalam syariat, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, setaraf dengan solat. Namun tidaklah kita kata tawaf dapat menandingi ibadat salat, tidak demikian juga. Cuma dia punya ibadat itu dianggap sama seperti solat. Oleh kerana itulah tawaf memerlukan wuduk. Kemudian kita meniatkan untuk berwuduk sahaja aku wuduk agar supaya untuk memperbolehkan aku memegang Al-Quran. Maka wuduk itu hanya boleh untuk memegang Al-Quran saja, tidak boleh untuk digunakan solat dan juga tawaf. Begitulah seterusnya. Kemudian ada juga niat. Contoh, kita meniatkan aku niat agar supaya memperbolehkan apa yang memperbolehkan wuduk untuk kita nak lakukan untuk apa? Kita berwuduk untuk itu. Seperti membaca Al-Quran. Maka wuduk ini tidak sah. Kerana apa? Kerana membaca Al-Quran tidak memerlukan kepada wuduk. Faham tak? Kita berwuduk, kemudian kita niat sahaja aku berwuduk agar supaya wuduk ini boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Ketahuilah pada ketika itu niat kita tidak sah. Niat wuduk kita tadi itu tidak sah. Kerana apa? Kerana kita meniatkan untuk boleh baca Al-Quran, sedangkan membaca Al-Quran tidak memerlukan kepada wuduk. Ataupun membaca hadis. Membaca hadis tidak memerlukan wuduk. Kalau kita berniat untuk kita berniat wuduk untuk memperbolehkan kita membaca hadis, maka wuduk kita tadi tidak sah. Kita tidak dikatakan kita
berwuduk ataupun memiliki wuduk. Kemudian kita nak solat, tidak sah. Kenapa? Kerana niat kita tadi itu meniatkan kepada sesuatu yang tidak memerlukan kepada wuduk. Itulah ulama mengatakan fala tasihhu hadhihi niyyah. Maka niat ini tidak sah. Naam. Dan juga antara benda yang mesti kita berikan perhatian adalah wajib untuk kita tidak mendatangkan sesuatu yang boleh menafikan niat. Maksudnya menghilangkan niat wuduk kita, membatalkan wuduk kita. Apa itu? Seperti mana kita berniat untuk membasuh muka bukan kerana wuduk, tapi tabarrud, untuk saja-saja menyejukkan muka, ataupun tanadhuf, untuk membersihkan muka, serta kita lupa daripada niat wuduk tadi. Kita basuh muka, kita niat tadi ni, kita basuh muka, kemudian kita lupa bahawasanya kita berniat kita membasuh muka ini untuk wuduk. Tapi pada ketika itu kita lupa, kita hanya ingat nak basuh muka saja-saja untuk menyejukkan dan untuk membersihkan saja. Sebab itulah ulama mengatakan ketika mana kita berniat wuduk, niat itu mesti terus datang, terus hadir sampai kita selesai membasuh anggota yang terakhir. Tidak boleh ghaflah, tidak boleh lalai daripada niat wuduk tadi. Kerana hal itu boleh menafi niat kita. Maksudnya boleh menyebabkan kita hilang daripada sahnya niat kita. Nah, tempat niat itu di dalam hati. Adapun talaffuz itu menyebut di lisan. Ketahuilah, menyebut di lisan ini bukan niat, tetapi talaffuz menyebutkan niat di lisan ini membantu apa yang kita niatkan dalam hati. Nah, itu mesti kita faham. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka, kata beliau, ghuslul wajhi ma'aha. Membasuh muka ma'aha, serta dengan niat. Seperti yang saya sampaikan tadi, mesti niat itu hadir selalu, tidak boleh ghaflah, tidak boleh lupa. Ditakutkan yunafin niyyah, perbuatan kita tadi itu boleh menafikan niat kita. Nah, apakah batasan muka kita? Kata beliau, mimana biti sya'ri ra'si, min mana biti sya'ri ra'si ila muntahal lahyain wadzaqani tulan. Dari segi panjangnya muka kita dekat mana? Paling hujung rambut kita. Okey, yang tumbuh. Okey, paling hujung rambut kita yang tumbuh. Ini kat mana paling hujung rambut kita tumbuh? Di situ dia punya batasan pertama. Sampailah kepada ujungnya dua janggut kita. Lihyah ini, lihyah satu dari sini sampai sini. Lihyah yang kedua ini sampai sini. Okey. Adapun pertembungan antara dua lihyah itulah disebut sebagai al-dhaqan. Apa itu? Dagu. Maka hujungnya mesti sampai sini. Bermaksud ini semua masuk. Okey? Ini semua masuk dan mesti kita lebihkan. Mesti kita lebihkan. Oleh kerana itulah Rasulullah menyebutkan dalam hadis datang daripada al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kelak yaumul qiyamah umat aku akan datang dengan bercahaya di wajah dan juga anggota wuduk yang lainnya. Ghurran muhajjalin. Kenapa Rasulullah menggunakan kalimat ghurran muhajjalin? Ghurran kerana ada seekor kuda yang mahal, kuda pahlawan, kuda Rasulullah, kuda jago, warna hitam, bermasal, berotot. Dia memiliki tompok putih di dahinya. Maka itu disebut ghurrah. Maka orang yang berwuduk mukanya akan bercahaya. Di dalam syariat kita, dalam agama kita, orang yang mukanya bercahaya kerana sebab kesan wuduk disebut ghurrah, ghurran. Muhajjalin, muhajjal, kaki kuda yang bertompok tadi tu. Kuda hitam, tompok putih kakinya, tangan depan tu dan juga yang belakang dua.
putih. Maka anggota wuduk kita, tangan dan juga kaki kita bercahaya sebab kesan wuduk disebut sebagai muhajjalah, muhajjalin. Kata Rasulullah, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wuduk. Kerana efek wuduk tadi itu mereka bercahaya kelak yaumul qiyamah di muka dan juga kaki tangannya. Faman istata'a an yutawwila ghurratahu falyaf'al, kata Rasulullah. Orang kalau ada yang mampu untuk memanjangkan basuhan ghurrah muka ni, maka lakukanlah, kata Rasulullah. Sebab itu tadi di dalam basuhan muka mesti kita lebihkan, kerana kita tidak tahu mana betul-betul batasan muka kita. Kita tidak tahu. Cuma syariat mengatakan batasannya dari segi panjang tulan, dari segi panjangnya dari hujung tumbuh rambut ini sampailah kepada pertemuan dua lihyah, bermakna dagu. Lihyah satu, lihyah dua. Pertemuan ini adalah dagu, maka hujung dagu itu tulan. Adapun dia punya aradan, lebar muka kita, minal uduni ilal udun, daripada telinga sampai telinga. Telinga yang mana? Ini pun telinga. Ini. Ini. Maka mesti kita lebihkan basuhan itu supaya kita mendapat fadilat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Nah. Kemudian ada orang yang berjambang seperti saya, seperti kawan-kawan kita yang lain berjambang. Di situ mesti kita bahaskan, ada orang jambang dia tebal. Kalau seperti saya belum tebal. Kenapa saya mengatakan belum tebal? Kerana kalian mungkin boleh nampak dari segi jarak 1 meter ini, kalian masih boleh nampak saya punya. Dengan jarak seperti ini, kalian masih boleh nampak saya punya kulit muka. Maka belum dianggap sebagai tebal. Tapi kalau jarak 1 meter ini, kita bercakap ini, kalian belum nampak saya punya kulit, tidak nampak saya punya kulit muka kerana sebab ketebalan jambang saya, maka disitulah disebut sebagai jambang dia tebal. Jambang saya masih nipis. Bagaimana itu? Kalau jambang saya nipis, maka wajib untuk saya masukkan air. Maksudnya wajib untuk mengalirkan air ke kulit saya. Adapun yang tebal, macam mana ukuran tebal tadi sudah saya sampaikan, maka tidak wajib, cukup di luar saja. Nah, itulah disebut dalam agama kita fi majlis takhatub, ketika mana kita bercakap, majlis kita takhatub, majlis kita bersembang, kita bercakap. Biasanya kita duduk jauh 1 meter. Sekiranya kalian boleh melihat, masih boleh melihat seperti saya ini, masih boleh melihat kulit muka saya, maka masih wajib untuk kita alirkan air ke kulit. Kalau kita melihat dalam jarak 1 meter ini, jambangnya saja, kita tidak melihat warna kulit dia, maka itu dianggap sebagai jambang yang tebal, maka tidak wajib untuk kita basuh. Dalam, di luar wajib ya. Yadain ma'al mirfaqan, membasuh tangan sampai ke siku. Ini ulama mengajarkan kepada kita, air itu kita alirkan, kita mesti sapu, mesti gosok ya, sebab dia mengatakan ghuslu, membasuh. Daripada mana? Kita pun tidak tahu di mana batasan siku kita. Maka oleh kerana itulah wajib untuk kita lebihkan. Adapun kita lebihkan sikit lagi, maka itu adalah sunnah, masuk ke dalam hadis yang saya sebutkan sebentar tadi. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Bercahaya kita yaumul qiyamah kerana kesan efek daripada wudu. Maka basuh tangan ya sampai ke siku, mesti dilebihkan. Wajib dilebihkan sikit. Adapun lebihkan sikit lagi adalah sunnah untuk mendapatkan fadilah hadis tadi. Membasuh kepala pula, kata ulama ya, membasuh kepala dalam mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut ya, dan juga tidak perlu basuh, cukup dengan air yang ada kat sini, tidak perlu ambil air tuang, tidak perlu juga, cukup lembab di tangan sudah cukup. Itu mazhab kita.
bukan tidak berkepala. Orang yang tidak berkepala ini bahaya. Itu bukan orang itu. Orang yang tidak berambut, macam mana? Ya samalah. Atas ini sudah cukup. Nah. Min basyaratir ra'si. Basuh sedikit, kata dia, mashu syai'in min basyaratir ra'si. Fardu wudu yang keempat, menyapu sebahagian ataupun sedikit daripada kulit kepala bagi orang yang tidak berambut ataupun berambut. Ataupun dikata au sya'ratin fi haddihi, ataupun rambut, sedikit rambut. Batasan sedikit itu 3 helai. Daripada kawasan rambut itu kat mana? Kita melihat rambut kita dekat mana? Sini. Dianggap pun rambut. Dianggap rambut juga. Faham? Faham tu? Di kawasan rambut di mana? Di batasan rambut kita, di situlah kita basuh, maka sah wuduk kita. Kaki pun sama. Okey, mesti kita lebihkan sampai ke buku lali kita. Nah, mesti kita bersihkan sekiranya ada kotoran. Sebab itulah dalam Islam kita dianjurkan beberapa hari untuk kita potong kuku. Ada jadual dia. Orang Islam adalah orang yang berdisiplin. Dari segi potong kuku pun diajarkan. Nah, jadi mesti bersihkan dulu. Sekiranya tidak mampu untuk dibersihkan, setelah berusaha dibersihkan, maka dianggap dimaafkan oleh syariat. Nah, berbeza dengan orang-orang yang bekerja seperti tukang, mungkin dia selalu bergelumang dengan cat, dengan benda-benda yang menyebabkan lekat di dia punya kulit badan dia, maka itu dianggap diterima, mesti diterima. Tapi kalau seperti kita yang bukan tukang, ya mesti kita usahakan juga untuk menghilangkan. Nah, cat mesti dihilangkan. Ya, cat mesti dihilangkan. Ada hadis daripada Umar bin Khattab, diceritakan bahawa ada seseorang berwudu kemudian meninggalkan membasuh zufur, kuku di kakinya. Kemudian Rasulullah melihat, Rasulullah nampak. Kata Rasulullah apa? Irji fa ahsin wudu'ak. Kembalilah dan perbaguskanlah wuduk kamu. Maksudnya apa? Maksudnya mesti bersih kuku kita. Nah, cuma ada exception, pengecualian di dalam mazhab kita apabila orang yang bekerja seperti mana saya sampaikan tadi, yang pekerjaan dia itu selalu bergolumang di dalam cat, contohnya dalam besi, kayu yang melekat kepada badan dia sehingga sulit untuk dia menghilangkan. Tapi mesti usahakan juga sekiranya masih ada yang dianggap sah wuduknya, kerana orang yang bekerja sebagai tukang tidak terlepas daripada hal demikian. Nah, ad-din yusrun, agama itu mudah, ya, tapi mudah dengan ilmu. Nah. Yang keenam, setelah kita melalui satu jalan ini, urutan ini, maka kita pun sudah automatically melaksanakan tertib. Nah, dengan cara ini kita sudah melakukan tertib. Nah, demikian yang boleh kita sampaikan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-ghusl, mandi. Mandi apa itu? Mandi fardu, yaitu mandi janabah, mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.